Okay, start. Okay, hi korang. Assalamualaikum. So, hari ni kita nak belajar tentang subtopik tingkatan 4 fizik, iaitu thermal equilibrium ataupun dikenali sebagai keseimbangan terma. Korang, apa yang dimaksudkan oleh keseimbangan terma tu ya? Sekejap. Sebab sama. Sebelum kita nak masuk apa yang dikatakan oleh keseimbangan terma, kita kena tahu dua benda ni dulu tau, iaitu suhu dan juga haba. Apa yang dimaksudkan oleh suhu dan apa juga dimaksudkan oleh haba? Mari kita dengar penerangan tentang suhu dan haba ini dulu. Haba adalah suatu bentuk tenaga yang mengalir disebabkan perbezaan suhu. Haba selalunya mengalir daripada kawasan panas ke kawasan yang sejuk. Di sini mempunyai contoh analogi tenaga terma. Sebagai contoh, kalau kita bermain ski, kita akan menuruni kecurunan, bukanlah menaiki ke atas. Begitu juga dengan tenaga terma. Tenaga terma akan menggunakan konsep yang sama, iaitu menuruni kecurunan suhu. Manakala suhu merupakan suatu darjah kepanasan bagi sesuatu objek. Suhu ini juga dikira dalam unit darjah Celsius dan juga Kelvin. Korang dah tahu kan apa yang dimaksudkan oleh haba dan juga apa yang dimaksudkan oleh suhu. Tapi apa pula tenaga terma tu ya? Tenaga terma adalah tenaga yang terdapat dalam getaran, putaran dan terjemahan atom dan molekul. Setiap objek di dunia ini mempunyai tenaga terma di dalamnya. Haba yang mengalir, haba yang dipindahkan dan kesemuanya yang mempunyai sama maksud dengan tenaga terma. Termometer juga digunakan untuk mengukur tenaga kinetik melalui suhu sesuatu objek. Oleh itu, semakin tinggi suhu, semakin tinggi tenaga kinetik. Apakah perbezaan di antara haba dan suhu, dan terangkan bagaimana tenaga terma ini berfungsi? Yang pertama, haba adalah suatu tenaga terma yang mengalir disebabkan oleh perbezaan suhu sesuatu objek. Manakala bagi suhu pula, suhu adalah suatu darjah kepanasan bagi sesuatu objek. Dan tenaga terma pula berfungsi apabila semakin tinggi suhu, semakin tinggi tenaga kinetik. Korang, jom kita tengok pula apa yang dimaksudkan oleh keseimbangan terma. Di mana dua objek berada dalam keadaan yang rapat, kedua-dua boleh dikatakan mengalami keseimbangan terma apabila kadar pemindahan haba besi adalah sifar bagi kedua-dua objek tersebut. Oleh itu, suhu bagi objek panas akan menurun, manakala suhu bagi objek sejuk akan meningkat, sehingga kedua-dua objek itu mencapai suhu yang sama. Bagaimanakah keseimbangan terma ini pula berlaku? Apabila dua objek yang mempunyai suhu yang berbeza sedang berhubung antara satu sama lain, haba akan dipindahkan daripada yang panas ke yang sejuk, sehingga mencapai satu tahap di mana tiada haba mengalir di antara satu sama lain. Apabila mencapai tahap di mana tiada perubahan haba berlaku di antara kedua-dua objek yang sedang berhubung, ini dinamakan sebagai keseimbangan terma. Suhu yang telah dicapai oleh kedua-dua objek di dalam keseimbangan terma dipanggil suhu keseimbangan ataupun suhu akhir. Rod yang panas yang mempunyai suhu T1 dicelup ke dalam air yang sejuk yang mempunyai suhu T2. Oleh disebabkan suhu T1 lebih besar daripada T2, haba mula mengalir daripada rod yang panas ke air yang sejuk. Setelah beberapa minit, rod dan air mencapai suhu yang sama. Oleh hal demikian, T1 sama dengan T2. Oleh itu, rod dan air berada dalam keseimbangan terma. Korang tahu tak, konsep keseimbangan terma ini sering kali digunakan dalam aplikasi kehidupan harian kita. Sebagai contoh adalah oven. Oven merupakan contoh yang terbaik untuk mengaplikasikan tentang konsep keseimbangan terma dalam kehidupan seharian kita. Apabila makanan seperti ayam atau roti yang berada pada suhu yang lebih rendah dimasukkan ke dalam oven, makanan itu menyerap tenaga pada kadar yang lebih tinggi daripada membebaskan tenaga. Oleh itu, suhu makanan itu meningkat naik. Selepas suatu masa, makanan itu mencapai keseimbangan terma dengan oven. Pada masa ini, pemindahan hak bersih tenaga antara oven dengan makanan adalah sifar.
Suhu makanan menjadi sama dengan suhu ketukar sehingga makanan itu masak. Korang dah faham kan tentang konsep keseimbangan terma tu? Tapi masih belum cukup lagi lah. Apa kata kita lakukan eksperimen tentang keseimbangan terma? Jom kita lakukannya sekarang. So korang, hari ni kita nak buat eksperimen tentang tenaga di dalam sistem terma. Objektif bagi eksperimen ini adalah yang pertama, untuk mencapai keseimbangan terma, dan yang kedua, untuk menentukan suhu akhir. Bahan dan radas yang diperlukan untuk melakukan eksperimen ini: penimbang elektronik, cerek elektrik, termometer merkuri, 250ml bika dan pengadun. Ini adalah prosedur untuk melakukan eksperimen tersebut. Timbang jisim bagi bika yang kosong. Rekod bacaan bagi M1. Letakkan bika kosong itu di bawah dan kemudian tuangkan 50ml air paip di dalam bika tersebut. Kemudian, ukur jisim bagi bika yang berisi dengan air paip. Rekodkan bacaan ini sebagai M2. Baca suhu awal bagi air paip tersebut dan rekodkan ia sebagai T1. Rekodkan bacaan termometer tersebut sebagai T1. Di dalam bika kosong yang lain, isikan 50ml air panas. Disclaimer, air panas mestilah dididihkan selama 10 minit. Baca suhu bagi air panas tersebut dan rekodkan sebagai T2. Tuangkan 50ml air panas ke dalam bika yang mengandungi 50ml air paip secara berhati-hati. Kacau campuran tersebut secara perlahan selama 11 saat. Selepas 11 saat, ambil bacaan akhir suhu tersebut dan rekodkan sebagai T-final. Rekodkan bacaan termometer tersebut sebagai T-final. Akhir sekali, timbang jisim bika tersebut dan rekodkan sebagai M3. Rekodkan bacaan penimbang ini sebagai M3. Setelah eksperimen telah tamat, isikan data dan result anda dalam jadual 3A, 3B dan juga 3C. Korang dah faham kan bagaimana konsep keseimbangan terma tu berlaku melalui eksperimen tersebut? Apa kata saya akan uji kefahaman anda tentang konsep keseimbangan terma ni? Jangan risau. Soalan ni senang je. Korang confirm boleh jawab. Okey? Jom kita ke soalan tersebut. Berdasarkan gambar raja di atas, mengapakah suhu kedua-dua objek ini berbeza sebelum dan selepas? Di dalam gambar raja sebelum menunjukkan bahawa kedua-dua objek masih lagi belum dalam keadaan keseimbangan terma. Hal ini kerana suhu bagi blok A lebih tinggi daripada blok B.
Ini kerana terdapat tenaga terma yang dipindahkan daripada blok B ke blok A. Oleh itu, terdapat pemindahan haba bersih daripada blok A ke blok B. Secara keputusannya, suhu bagi blok A akan menurun dan suhu bagi blok B akan meningkat. Manakala bagi gambar rajak selepas, kedua-dua objek telah mencapai keseimbangan terma kerana kedua-dua objek telah mendapat suhu yang sama. Pemindahan haba juga adalah sama. Secara keputusannya, kadar pemindahan haba bersih daripada kedua-dua objek ini adalah sifar. Kesimpulan daripada topik ini adalah kita dapat mengetahui tentang apa yang dimaksudkan oleh suhu dan juga apa yang dimaksudkan oleh haba. Bukan itu sahaja, kita tahu juga bagaimana keseimbangan terma itu berlaku dan aplikasi harian yang menggunakan konsep keseimbangan terma. Korang dah sampai penghujung video dah pun. Terima kasih kerana menonton. Bye. 5에 50 다음이잖아요.